Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu doakan semoga awak semua berada dalam keadaan sihat. Baiklah, kita akan teruskan dengan PDPR kita pada hari ini, Bahasa Melayu tahun 4. Tema kita masih lagi tema 5, iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 15, maafkan cikgu ya, unit 15, Aku Anak Watan, tajuk Hari Pendaftaran Negara. Awak boleh bersedia dengan buku teks dan alat tulis. Buku teks pada hari ini, sila buka halaman 101. Baiklah, unit 15 pada minggu ini, standard kandungan 1.2, standard pembelajaran 1.2.3, iaitu berkaitan dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Objektif kita pada hari ini ialah saya belajar bersoaljawab untuk mendapatkan penjelasan, manakala kriteria kejayaan dan murid dapat lengkapkan tempat kosong berdasarkan penjelasan yang diberi. Jom kita mulakan. Cikgu harap awak semua dah pun bersedia dengan buku teks dan semua alat tulis. Baiklah, kita perhatikan halaman 101. Tajuk kita pada hari ini ialah Hari Pendaftaran Negara. Mari kita lihat dan dengar dahulu. Hari Pendaftaran Negara. Zara dan keluarganya ke karnival Hari Pendaftaran Negara. Bila Hari Pendaftaran Negara ni? Okey, kita dapat lihat pada muka surat ni sudah tertera tarikh, iaitu Hari Pendaftaran Negara pada 15 hingga 16 Oktober tahun bila? 20. Kalau tahun ni 2021, kita buat 2021. Tapi dah berlaku ke belum? Belum. Okey, kalau belum kita nak tulis benda yang telah lepas, kita boleh buat 2020. Okey, tak ada masalah. Sebab tu dia kosongkan tempat kosong. Okey, mari kita telitikan maklumat yang telah diberi berkaitan dengan Hari Pendaftaran Negara. Okey, antara peranan Jabatan Pendaftaran Negara ialah, ini adalah peranan Jabatan Negara, Jabatan Pendaftaran Negara, ataupun singkatannya adalah JPN. Biasa kita dengar Jabatan Pendaftaran. Sebab apa orang kena pergi ke Jabatan Pendaftaran? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, kita boleh buat permohonan MyKad bagi kanak-kanak 12 tahun ke atas. Awak dah ada MyKad belum? Belum. Awak baru ada MyKit. Okay, pernah tengok tak MyKit masing-masing? Kalau MyKit ni tak ada beza, sama je lelaki ataupun perempuan. Kalau MyKad sama ke tak sama? Sama juga, walaupun lelaki dan perempuan, semua MyKit kita boleh dapat lihat sama sahaja MyKad ya, maafkan cikgu. Kalau MyKit ni biasa warna pink. Okay, kalau kita dapat tengoklah yang lahir bermula pada tahun 2006, 2008, 2007, termasuklah awak. Awak dah ada MyKit. Macam dengan MyKad, tapi berbeza warna dia. Okay, seterusnya, permohonan gantian kad pengenalan rosak. Jika kad pengenalan ayah kita, mak kita, abang kita rosak. Okay, orang yang dah berumur 12, okay, boleh tukar kad pengenalan ni di Jabatan Pendaftaran Negara. Selain daripada itu, Jabatan Pendaftaran juga digunakan untuk mendaftar kelahiran, kematian dan juga perkahwinan. Okay, kita kena daftar. Yang seterusnya, bagi orang yang bukan warga negara, dia kena daftar dan, atau kena mohon untuk dapatkan taraf kewarganegaraan di Pejabat Pendaftaran. Ini adalah peranan Jabatan Pendaftaran Negara atau singkatannya ialah JPN. Okay. Bukan Jabatan Pendidikan, ni adalah Jabatan Pendaftaran Negara. Tengok kalau adik kita baru lahir, kan mak kita baru pergi buat surat beranak. Itulah dinamakan daftar kelahiran. Okay. Nanti bila awak tahun 6, awak akan daftar pula untuk buat MyKad. Okay. Cikgu harap awak dapat faham. Baiklah, jom kita lihat ciri-ciri keselamatan MyKad. Okay. Ada dalam buku, cikgu pun dapatkan daripada dalam buku teks. Ini yang cikgu bagi tahu tadi, MyKad. Okay, apa ciri-ciri keselamatan dia? Okay, yang pertama, nombor MyKad tulisan laser. Okay, awak tengok kat mana? Dekat, kena tengok di contoh MyKad. Kalau nak tengok lebih jelas lah dalam gambar ni, mungkin awak nampak tu agak kabur. Okay, mengelakkan nombor MyKad daripada ditoreh. Jadi dia letak nombor dalam dekat MyKad tu ditulis secara tulisan laser. Okey, yang seterusnya cetakan pelangi.
memantulkan cahaya pelangi apabila terkena cahaya. Okey, bila nanti awak boleh ambil buat uji kaji ataupun test. Jangan buat hilang sudah. Ni bahaya ni kalau tak ada mic card. Okey. Lesen orang Malaysia. Tak ada mic card kan dia kata kita pendatang haram. Okey, bila awak ambil awak suluh dengan lampu, nampak apa yang akan terjadi? Dia akan pantulkan cahaya bila terkena cahaya. Okey, selain daripada itu image tulisan laser. Gambar kedua pemilik mic card. Okey, kita ada dua gambar. Ni adalah mic card yang terbaru lah. Cikgu pun baru je tukar tahun lepas. Okey, ni yang terbaru. Kalau dulu gambar ada satu, sekarang gambar dah ada dua. Selain daripada itu, sinaran UV pelbagai guna. Terdapat sinaran UV. Awak boleh tengok dekat anak panas sini. Variasi warna pada mic card yang tulen lah. Jadi kalau sistem nak kesan, dia tengok pada semua inilah ciri-ciri keselamatan ni. Yang terakhir, nombor mic card tulisan laser. Untuk mengelakkan nombor mic card daripada ditoreh. Okey, dekat bawah gambar kita tu biasanya ada nombor mic card. Okey, dia dah, kerajaan dah buat beberapa ciri-ciri ataupun Jabatan Pendaftaran Negara telah kena pasti beberapa ciri-ciri untuk mengelakkan daripada mic card ni mudah untuk dibuat oleh orang lain. Okey. Jom kita membaca. Belajar bahasa Melayu ni kalau kita tak membaca tu bukan bahasa Melayu dah kot. Sebab memang kena baca. Kena baca, kena faham, kena jawab, kena tulis. Itu adalah bahasa. Nak dapat kemahiran bahasa, kena rajin membaca. Okey? Mari kita sama-sama baca. Awak boleh baca bersama-sama dengan cikgu. Okay, kalau tak nanti ada apa-apa masalah, awak boleh tanya cikgu melalui WhatsApp. Okey, ayah. Banyaknya aktiviti karnival ini. Ini situasi yang berlaku di karnival semasa Zahra dan ayahnya menghadiri karnival. Nampak tak ditulis selamat datang ke karnival Hari Pendaftaran Negara. Okey, kat sini. Cikgu poinkan kat awak. Okey, ni selamat datang ke karnival Hari Pendaftaran Negara. Okey, ayah dia pun jawab. Betul Zahra, Jabatan Pendaftaran Negara mengadakan karnival seperti ini pada setiap tahun. Okay, jadi Zahra pula soal lagi. Mengapakah karnival ini diadakan, ayah? Karnival ini diadakan untuk memberikan maklumat tentang peranan Jabatan Pendaftaran Negara. Antaranya, ada tak jawapan tadi? Cikgu dah terangkan di awal pembelajaran kita. Sebab apa karnival ini diadakan? Kalau tak salah cikgu tadi ada 4 isi penting. Okey, cikgu nanti yang ni, cikgu nak minta awak jawab dalam WhatsApp dan hantar pada cikgu rakaman suara. Jawab karnival ini diadakan untuk memberikan maklumat apa? Okey, soalan ni cikgu bukakan untuk murid perempuan. Okey, nanti orang perempuan jawab soalan ni pada cikgu. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, ayah dia pula tanya. Selepas ayah dia jawab, ayah dia tanya. Zahra, apakah ciri-ciri keselamatan kad pengenalan? Okey, sini Zahra pun jawab. Ciri-ciri keselamatan kad pengenalan, ada tak ciri-ciri tadi cikgu bagi tahu? Okey, ada 5. Okey, awak boleh jawab yang ringkas, tak perlu penerangan pun tak apa. Ciri-ciri keselamatan kad pengenalan ialah yang pertama apa? Nombor mic card ditulis secara tulisan laser. Yang ni cikgu nak murid perempuan yang jawab. Okey, cikgu akan terima nanti. Awak boleh buat voice message pada cikgu dalam WhatsApp. Okey. Ataupun awak boleh masukkan voice message ni melalui channel Telegram yang cikgu bagi. Ikut tugasan yang cikgu beri pada hari ni. Okey, boleh? Cikgu harap awak dapat beri kerjasama pada cikgu. Ikut grup WhatsApp kita pun tak ada masalah. Cuma hari ni sesi pembelajaran kita tadi bermula jam 9 lah. Setiap hari Ahad kita akan bermula jam 9 sebab cikgu bagi laluan pada unit bimbingan kaunseling terlebih dahulu. Baiklah, tadi kita selesaikan tugasan secara lisan. Sekarang cikgu nak latihan bertulis. Latihan ni tolong salin dalam buku panjang. Ni cikgu pamerkan dalam slide. Nanti cikgu akan bagi gambar supaya awak lebih jelas dan mudah untuk awak buat latihan. Kalau cikgu bagi PDF, ada orang tak dapat buka PDF. Nanti cikgu akan beri gambar, jadi awak tak perlulah salin yang ni. Ciri-ciri keselamatan tak perlu, antara peranan tak perlu. Salin soalan sahaja. Okey, tulis tarikh, tulis tajuk, tulis hari bulan, tarikh. Dah masukkan yang ni. Apakah peranan Jabatan Pendaftaran Negara? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, tuliskan jawapan di sini. Yang kedua, apakah ciri-ciri keselamatan mic card? Ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan yang bertulisan merah tu, jadikan jawapan di sini. Okey, boleh? Cikgu harap awak dapat selesaikan tugasan dengan baik.
Baiklah. Baiklah, seperti mana cikgu maklumkan tadi, salin latihan yang diberikan menggunakan buku panjang. Satu latihan je cikgu bagi hari ini. Yang tadi tu awak hantar rakaman suara. Soalan melalui lisan, cikgu ada bagi untuk tugasan untuk murid lelaki dan murid perempuan. Hantar jawapan sama ada melalui grup WhatsApp ataupun dalam channel Telegram. Dua-dua ni kita hantar kat channel. Nanti cikgu akan bagi rakaman suara, awak hantar ikut channel dan juga latihan yang kita buat pada hari ini. InsyaAllah bila awak hantar dalam channel tak hilang. Okey, terima kasih. Jadi cikgu sudahi dulu sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari Rabu nanti. Bye. Jaga diri, stay home, stay safe.